Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Ya akramal akramin wa ya mujibas sailin wa ya rabbal alamin. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ولغة أهل الحجاز. Jumpa? Nampak kan? ولغة أهل الحجاز, dan bermula lughah Ahlul Hijaz. I'maluha, peramalkannya ka'amali laisa, seperti amalan laisa. Li syabahiha fi annaha, kerana serupanya dengannya. Serupanya serupa apa? Ma, digelar ma hijaziyah, dengannya, biha dengannya, nya dengan laisa. Apa bentuk i'mal dia? Iaitu tarfa'ul isma wa tansubul khabara. Ataupun dalam kata yang lain, au bi'ibaratin ukhra, yarfa'u awwalan isman lahu wa yansibu tsani khabaran lahu. Lishabahiha biha fi annaha linafil hal 'inda al-itlaq, 'inda al-ittilaq. Kerana menyerupainya dengannya pada bahwasanya ianya linafil hali, untuk tujuan menafikan hal. Al-hal di sini bermakna al-an, sekarang. 'Inda al-itlaq, ketika penggunaan, ketika ungkapan. Fayarfa'una biha al-isma, maka merfa' oleh sekalian mereka dengannya akan isim. Wa yansibuna biha al-khabara, dan menasabkan dengannya akan khabar. Nahwu ma Zaidun qa'iman, seumpama ma Zaidun qa'iman. Jadi lughatu ahli al-Hijaz, lepas ni kita akan sebut ma hijaziyah. Ma hijaziyah ya i'mal. Lawan dia ma tamimiyah ghairu i'mal, tidak beramal. Jadi yang ini ni ialah beramal. Ya'mal amala laisa, ma tu. Jadi ma Zaidun qa'iman, nah, syabahnya dengan apa nama ma itu dengan laisa, kerana laisa menafikan hal, dia pun sama ma itu. Maknanya dia nafi apa? Ma Zaidun qa'iman, tidaklah Zaid itu qa'iman, orang yang berdiri sekarang. Laisa pun sama, ma pun sama. Sekiranya selama mana tidak ada qarinah ataupun kalimah yang menunjukkan ianya untuk ghadan ataupun untuk bila, ghadan besok kan, ataupun akan datang. Kalau dia kata ma Zaidun qa'iman ghadan, itu bukan linafil hal. Tak ada isu apa, cuma kalau tidak ada sesuatu dia panggil linafil hal. So sama ada dengan laisa pada sudut itu, linafil hal. Sebab itu bagi Ahlul Hijaz, dia i'mal, dia peramalkan ma.
tarfa'ul isma wa tansibul khabara, ataupun tarfa'u al-awwal isman lahu wa tansibu al-thani khabar lahu. Kita kena biasakan dengan ibarat-ibarat tu, istilah-istilah tu, supaya kita sedap nanti kita nak menyampai. Baik, kemarin telah pun berlalu, qad madha bil amsi tahaddathna wa takallamna an akhawat ma, iaitulah ma, wala, walata, wa in al-musyabbahat bilaisa, dan kita sedang ataupun masih lagi berbahas tentang hukum ma dulu, tak masuk lagi yang lain. Faham tak? Iaitu berdasarkan bait 158 159. Kalau boleh kita ulang balik, i'mala laysa u'milat maduna in ma'abaqan nafi wa tartibin zukin wa sabqa harfin wa sabqa harfi jarrin aw zarfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Dalam dua bait itu ada 4 syarat untuk i'malkan ma dengan amalan laisa, dan ini ialah li ahli al-Hijaz ataupun lil Hijaziyin. Qala Allah Ta'ala ma hadha basharan. Nampak tak? Ini i'mal ataupun tidak? Ini i'mal. Ma itu mana dia isim dia? Hadha fi mahalli raf'in ismu ma. Basharan fi mahalli nasbin khabaru ma. Maknanya kalau ma itu ma tamimiyah, dia baca macam mana? Tak. Ma hadha basharan dia baca macam mana? Ma hadha basharun lah. Ini disebut, kita tak bimbang, tidak takut untuk menyebutkannya, kerana dalam kitab syarah, dalam kitab Syudhur Dhahab Ibn Hisham Al-Ansari, dia ada sebut benda ni. Ma tu ma tamimiyah. Ma hadha basharun ma. Okey. Kalau ma hunna ummahatihim, itu ialah ma hijaziyah. Apa buktinya? Ma itu i'mal, beramal. Hunna fi mahalli raf'in ismu ma ummahatihim. Ummahatihim tu jamak muannas salim. Nasab dengan apa? Nasab bil kasrah, tapi oleh kerana rasm Uthmani, ummahatihim tu hanya dia pakai alif ummaha, kan? Hanya ada simbol kecil tu. Itu ialah rasam. Baik, kalau ma itu ma hijazi, ma tamimiyah, dia baca macam mana? Ma hunna ummahatuhum. Juga ayat ini, al-amthilah al-Quraniyah ini disebut oleh Ibn Hisham dalam Syudhur Dhahab. Itu bagi mereka, kerana mereka ghair i'mal. Wa qala asy-sya'iru, dan telah berkatalah oleh syair tadi, contoh daripada ayat Quran. Ini contoh daripada syair. Abna'uha mutakannifuna abahumu. Jadi syahid ini la yu'raf qailuha, tak tahu siapa yang juru cakap dia, pelantun dia, orang mengeluarkan syair ini tak tahu. Abna'uha, anak-anaknya. Mutakannifun artinya iltaffu haulahu. Kena dhabit makna dia. Mutakannifun iltaffu haulahu, berada di sekelilingnya. Mutakannifuna abahumu. Haniqus suduri, haniqu bermakna ghadiba, marah hati. Marah hati, sebab apa as-suduri kasrah? Kerana haniqus sudur dia i'rab mudhaf mudhaf ilaih. Marah hati. Wa ma hum auladaha, dan tidaklah, humu artinya wa ma hum,
tidaklah mereka itu auladaha, maknanya bukanlah mereka itu anak-anaknya. Jadi dari sudut makna terjemah dia macam itulah apa maksud syair. Ada kalanya kita boleh faham maksud syair. Ada kalanya kita tak boleh faham. Adakah ini satu benda yang pelik? Tidak pelik. Sebab sifat sastra ialah orang yang mengeluarkan pelantun dia sahaja yang yang mengetahui. Kejap, waktu ni tak ada display tu apa turun tu. Cuba tengok ada tak? Jangan bimbang. Jadi pelantun dia saja yang memahami. Contoh, sebagai contoh. Pernah dengar lagu Siti Nurhaliza? Lagu Cindai. Orang yang karang baik lagu Cindai tu, dia saja yang faham makna Cindai. Macam-macam. Cindai ada kata kain lah, Cindai ada kata cermin lah, Cindai ada. Tak tahu. Itu istimewanya sastra. Itu baru bahasa Melayu, faham tu? Kalau bahasa Arab, lagilah. Ini pun kita dah faham, kita dah terjemah. Boleh faham. Tapi ada tempat-tempat yang mungkin lebih sukar lah. Lakin, syahid di sini di mana? Wama hum auladaha, ini adalah ma hijaziyah, dia i'mal. Hum ialah isim bagi ma fi mahali raf'in, auladaha khabar bagi ma mansub. Lakin la ta'malu 'indahum, tetapi tidak beramal di sisi mereka itu illa bi syurutin sittah. Di sisi mereka itu hum tu kembali kepada al-hijaziyun. Tidak beramal di sisi mereka itu illa bi syurutin sittah, kecuali dengan syarat-syarat yang enam. Zakar al-musannifu minha arba'atan. Telah menyebutlah oleh musannif sebahagian darinya daripada yang 6 itu 4. Itu telah pun kita jelaskan dalam matan kemarin, mafhum mubasyarah min al-matni. 4 disebut oleh Ibnu Malik, maknanya 2 ditambah oleh Ibnu Aqil. Jadi semua 6 syarat. Dalam Syudhurudz Zahab dikekalkan 4 tanda ni. Baik, al-awwalu, tanda yang pertama, alla yuzabda ba'daha. Baik, kita akan baca dalam Ibnu Aqil, dia akan syarahkan 4 tanda, 4 syarat untuk ma itu beramal. Dan itu telah disebut oleh al-musannifu dalam 2 bait, bait 158, bait 159. Kita akan baca dulu, kemudian nanti kita akan compare dengan apa yang disebut oleh Ibnu Hisham dalam Syudhurudz Zahab. Mana mudah, mana susah. Kita akan tahu. Kita baca yang ni dulu. Pertama, alla yuzada ba'daha in. Bahawa tidak ditambah setelahnya ma al-hijaziyah. Itu akan in. Fa in zidat batala amaluha. Maka jika ditambah, nescaya batallah oleh amalannya. Batala ialah fi'il jawab syarat bagi in. Fa in zidat batala amaluha. Maka jika ditambah, batallah oleh amalannya. Maknanya kalau ada in, dia jadi tidak beramal. Itu indal hijazin. Nahwu, contoh. Asal dia, ma zaidun qa'iman. Tiba-tiba ada in. Ada orang Kedah kata ada bang in. Ada bang in tu. Ma in zaidun qa'imun biraf'i qa'im wala yajuzu nasbuhu. Dengan merafa'kan qa'im dan tidak harus oleh nasabnya. Ini di sisi siapa ni? Indal hijaziyin. Wa ajaza dhalika ba'duhum. Dan mengharuslah akan yang demikian itu oleh sebahagian mereka. Artinya orang lain boleh, tapi Ahlul Hijaz mengatakan tidak boleh. Siapa yang kata boleh? Ibnu Sikit. Ibnu Sikit kata boleh, walaupun ada in. Itu satu. Dalam matan dia sebut
i'mala laisa u'milat ma duna in. Duna in, tanpa in. Syarat apa? Pertama, baru i'mal. Al-thani, artinya syarat yang kedua, alla yantaqidhan nafyu bi illa, bahawa tidak terbatallah nafi dengan illa. Artinya kalau ada illa terbatal atau tidak? Kalau ada illa, dia nak habaq, ayat yang mudah kan. Khabar tu tak boleh ada illa, itu hak bahasa hak mudah, itu disebut oleh Ibnu Syam dalam syudur. Khabar dalam bahasa lain dia kata alla yaqtarinal khabaru bi illa. Khabar tak boleh ada illa. Bahasa yang mudah kan. Tapi sini dia sebut bahawa tidak terbatal nafi dengan illa. Senangnya khabar tidak boleh ada illa. Kalau ada illa makna terbatal. Kalau terbatal dia tidak i'mal. Contoh macam di sini terbatal atau tidak? Semua contoh ni terbatal lah. Syarat nak i'mal alla yantaqid. Mukhalif dengan itu ghair i'mal. Jadinya ma zaidun illa qa'imun fala yajuzu nasbu qa'im. Ma zaidun illa qa'iman tak boleh. Sebab apa? Dia terbatal nafi dia dengan sebab illa. Dia mula-mula dia nafi. Kan ma dan illa. An-nafyu wa illa itu apa dia? Dia mengukuhkan. Dia mahsur. Ma ba'da illa mahsur. Jadi mahsur tu lagi kukuh. Tidaklah zaid itu kecuali diri dia. Jadi dia lebih kukuh. Dia tidak terbatal. Jadi senang cerita, khabar tidak ada illa. Kalau ada illa pada khabar, ma ghair i'mal. Jadi ma itu muhmal lah. Ma itu ma muhmal, tidak beramal. Baik. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ma antum illa basharun mithluna. Nampak? Ma antum illa basharun. Illa basharun, nampak tak? Illa basharun. Ma itu tidak beramal lagi. Tidaklah kamu itu kecuali basyarum mithluna, manusia seperti kami. Kemudian firman Allah lagi, wa qawlihi wa ma ana illa nadhirun. Ma ana illa nadhirun. Dan tidaklah aku illa nadhirun, kata Nabi Muhammad, kecuali yang memberi peringatan. Baik. Khilafan liman ajazahu. Khilaf bagi mereka yang mengharuskannya. Ada juga yang mengharuskannya i'mal walaupun setelah illa. Baik, ada tak contoh-contoh yang dia la yantaqid an-nafyu billah dan dia i'mal confirm? Contohnya macam ayat, ada juga ma di depan kan, tapi nafi dia itu tidak terbatal, nafinya kekal. Dia tidak ada illa untuk tolak nafi itu. Mula-mula nafi, kalau an-nafyu dengan illa, dia nafi dia terbatal. Mula-mula dengar macam nafi. Tidaklah zaid itu kecuali berdiri ia. Jadi itu dipanggil intiqad an-nafyu bi'illah. Tapi satu contoh kita tengok satu ayat Quran. Pernah dengar ada Allah Ta'ala berfirman, ma hunna ummahatihim. Dalam surah Al-Mujadalah ayat yang kedua. Boleh tulis tu ayat tu. Ini adalah contoh yang berlawan dengan Allah yang taqib. Hak ni berlawan. Hak tadi yang ada dalam syarah Ibn Aqil itu ialah yang semua terbatal. Ghair i'mal. Yang ni beramal. Ma hunna ummahatihim. Dia tidak terbatal nafi dia dengan ilah. Tak ada ilah. Tidaklah mereka itu, sebab itu dibaca ummahatihim. Hunna ismu ma fi mahali raf'in. Ummahatihim
khabaru ma. Jadi dia i'mal yang ni, dia tidak ternafi dengan illa. Maknanya mudah cakapnya ikut bahasa Ibnu Hisham dalam syudur, khabarnya tak ada illah. Ada yang ayat-ayat yang lain, contoh-contoh yang lain ada. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ini ma yang beramal juga. Fama minkum min ahadin itu ialah isim ma, hajizin dengan mansub. Nampak hajizin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Hajizin mansub khabar bagi ma. Contoh yang ketiga, ini contoh yang disebut oleh Ibn Syam juga dalam syudur. Ma hadha basharan. Contoh ketiga. Ma hadha basharan. Ma hadha isim ma, basharan khabar ma. Baik. Apa yang menarik yang disebut oleh Ibnu Hisham dalam Syudur Az-Zahab, ketiga contoh ayat ni kalau kita perasan, dia menimbulkan satu hukum lagi, iaitu tak kira mubtada dan khabar itu sama ada nakirah kedua-duanya, ma'rifah kedua-duanya, ataupun nakirah ma'rifah. Jadi dalam ayat yang tak ada dah dalam Ibn Aqil ni, ayat yang ana baca tu, sebab tu kena catit. Irfan kena catit. Ayat pertama, mahunna ummahatihim. Yang ni contoh bagi ma'rifatan. Mana? Hunna ma'rifah, dhamir. Ummahatihim ma'rifah. Sebab apa? Mudhafun ilaih. Contoh fama minkum min ahadin anhu hajizin itu nakiratan. Tak kisah. Nakirah. Mubtada nakirah, asal mubtada lah. Khabar nakirah. Jadi ahad nakirah, hajizin nakirah, tak kisah. Ataupun berbeza. Ma hadha basharan, hadha ma'rifah, basharan nakirah. Jadi Ibn Hisham menimbulkan satu hukum yang lain untuk ma itu beramal. Tak kisah ma'rifatan min ma'rifatain atau min nakiratain atau min mukhtalifain. Tu ada tambahan dia. Kena? As-salisu, tengok bahasa Ibn Aqil. Alla yataqaddama khabaruha ala ismiha. Bahawa tidak terdahululah oleh khabarnya di atas isimnya. Yang tu dalam bait yang ke berapa? 158. Syatar Thani. Dalam Syatar Thani tu part tu. Ma'abaqan nafi, itu syarat yang kedua. Ma'abaqa'in nafi itulah syarat yang kedua tadi. Kekal nafi. Artinya dia tidak terbatal dengan illa. Baru dia i'mal dan baru ma itu ma hijaziyah. Itu yang kedua. Sekarang kita baca syarat yang ketiga. Alla yataqaddama khabaruha ala ismiha. Itu tertera dalam matan di mana? Wa tartibin zukin. Ikut susunan. Dalam syudur dia sebut ayakuna ismuha muqaddaman wa khabaruha muakharan. Mana lebih ringkas? Inilah ringkas dalam alfiah kan. Wa tartibi, tertib. Tapi kena tahu lah topik apa. Dia sebut wa tertib saja. Topiknya ada dalam i'mal laysa, dalam syatrul awal. I'mal laysa u'milat maduna'in. Baik, kita kembali kepada Ibn Aqil. As-salisu alla yataqaddama khabaruha ala ismiha wa huwa ghairu dharfin wala jarrin majrur. So untuk i'mal ma dalam konteks ini, dalam syarat ketiga ni, mubtada, khabar ataupun kita sebut isim dengan khabar mesti ikut susunan. Mula-mula ma, lepas tu isim bagi ma, lepas tu khabar. Dan puak ni bukan dharaf, bukan jar majrur. Afwan. Betul lah. Wa huwa ghairu dharfin wala jarrin wa majrur.
Fa in taqaddama, maka jika mendahului, artinya taqaddama al-khabar 'ala al-ismi, ketika itu wajib raf'uhu, wajiblah rafa'nya, rafa' khabar. Dia tak boleh dah i'mal. Mana dia macam tidak i'mal. Contoh nahu ma qa'imun zaidan. Asal dia ma zaidun qa'iman. Ha? Asal dia begitu. Jadi ketika ini wajib rafa'nya, rafa' qa'im. Fala taqul ma qa'iman zaidun wa fi dhalika khilafun, dan pada yang demikian itu ada khilaf. Sebab khilaf ni dengan siapa? Al-Hajazi dengan ba'dhun nuhat. Jadi mafhumnya, sebahagian ulama nahu mengatakan boleh i'mal. Boleh i'mal laisa dia, sebab ma ni ditiru laisa. Boleh i'mal laisa walaupun khabar dia duduk dulu. Walaupun khabar dia duduk dulu, tapi kebanyakan ulama yang lain tidak menyetujuinya, sebab mereka ada contoh yang mereka pegang, iaitulah daripada satu syair Farazdak. Itu disebut oleh al-muhaqqiq kitabnya, kita tak akan bahas panjang. Jadi contoh itu al-jumhur ya'bawna dhalik, mengenggani, maknanya qaul jumhur atau qaul yang mu'tamad, kalaulah khabar mendahului isim, ma tidak i'mal, tidak boleh beramal lagi, mesti tertib, wa tartibin zukin. Mana ada ni? Fi dzalika khilafun. Fi dzalika khilafun. Fa in kana dharfan. Ya. Tak mana ni? Li syabah ya. Ni muka surat macam tak cukup lah. Ke yang ketiga sampai wa fi dzalika khilafun fa in kana dharfan, ada tak? Dalam kitab ada 282, nak takut silap cetak. 281 betul. Yang ni. Ni pening ni. Terus. Oi. Pelik ni. Tiba-tiba syahid syair 661. Juzuk ketiga terus. Sedangkan juzuk ke berapa? Tak ada tulis. Masa juzuk pertama ada silap ni untuk PDF lah. Untuk PDF. Jadi kita tak boleh nak baca daripada PDF dah. Tolong tengok kitab lah. PDF tak boleh lah. Saat kita ke bawah dulu, kut-kut ada yang betul. Ini ma lain sarif, tajuk ma lain sarif. Lain lah, tak boleh. Kita turun lagi, kut-kut ada betul lagi. Ni patah balik. Yang ni betul balik ni, waqtalafa syurrah. Lari banyak. Sekejap lah. 2 muka surat lari. Baiklah. Dia ada waqtalafa syurrah saja. Baik, kita teruskan bacaan. Kita ikut dalam kitab. Harap-harap tuan-tuan adalah kitab di depan ni. Sebab PDF ni dah ada tak betul. Dia miss 2 muka surat. Muka surat dia tulis nombor muka surat betul, tapi kandungan dia tak betul. Baik, kita teruskan bacaan. Sebab tu yang kata kena ada kitab, betul lah. Sebab itulah takut ada silap. Tak ada. Tak ada lah tu. Waqtalafa syurrah tu dia sambung dari situ. Baik, sambungan daripada As-Salih tadi. Selepas wa fi dzalika khilafun, ana akan baca dalam kitab sajalah. Fa in kana dharfan, maka jika ada ia dharaf, artinya khabar yang mutaqaddim tu, au jarran majrur ataupun jar majrur, faqaddamtahu, maka engkau dahulukan. Of course lah, kalau dia jar majrur atau dharaf, dia boleh khabar dulu.
Faqulta, maka kamu sebut ma fid dari Zaidun. Ma fid dari Zaidun. Nampak? Ma fid dar. Fid dar kita takdimkan khabar yang berbentuk jar majrur. Wa ma indaka amrun. Wa ma indaka amrun. Ini ialah kita takdimkan khabar yang berbentuk zaraf. Maka kalau sekiranya ini berlaku, fakhtalafan nasu fima hina idzin, maka khilaflah manusia, artinya al-Arab dan juga an-Nuhat, pada isu ma ketika itu. Hal hiya amilatun am la? Sebab itu dalam syarat tadi dia sebut alla yataqaddama khabaruha ala ismiha wa huwa ghairu dharfin wala jar majrur. Kalau taqaddum pun tiba-tiba dia jar majrur. Kan? Timbul isu. Kalau bukan jar majrur, tak apalah. Kan? Dia memang tak beramal apabila khabar mendahului isim. Tapi kalau dia jar majrur, ada khilaf. Dia bukan tidak beramal, tapi dia ada khilaf. Sebab tu dia kata, wa fi dzalika khilafun tadi ni. Jadinya fakhtalafan nas fi ma hina idzin hal hiya amilatun am la, adakah dia beramal ataupun tidak. Ma yang mana? No, ma pada ma fid dari Zaidun dengan ma indaka amrun. Ma tu beramal ataupun tidak. Faman ja'alaha amilatun, yang kitab tak ada, dia pakai PDF je. Kita dah bubuh dalam grup 1 dan 2. Gambar. Kita takat gambar, kita masukkan dalam tu, boleh tumpang lah. Tengok yang tu dulu sementara, buku tak ada. Maka mereka yang menjadikannya amilah, man ja'alaha, mereka menjadikannya ma pada ma fid dari Zaidun dengan ma indaka amrun tu, orang yang mengatakan ma tu ma amilah, beramal. Qala, berkata ia, inna adh-dharf wal jar wal majrur fi mawdhi'i nasbin. Kalau beramal ma tu mestilah di Arab dengan khabar. Jadinya fid dari fi mawdhi'i nasbin, indaka fi mawdhi'i nasbin, menjadi khabar bagi ma. Pada kedua-dua contoh. Ini bagi orang yang mengatakan dia ma itu beramal. Wa man lam yaj'alha 'amilatun, dan mereka yang tidak jadikannya ma pada ma fid dari Zaidun ma indaka amrun itu, tak jadikan ma tu ma yang beramal. Qala, berkata ia, man lam yaj'alha 'amilah, innahuma fi mawdhi'i raf'in, fid dari fi mawdhi'i raf'in, indaka juga fi mawdhi'i raf'in, ala annahuma, di atas kedua-duanya itu di Arab menjadi khabarani lil mubtada'i alladhi ba'dahuma. Dia jadi khabar muqaddam. Jadi fid dar fi mahalli raf'in, khabar muqaddam kepada Zaid. And indaka fi mahalli raf'in, khabar muqaddam kepada Amrun. Hadha tsani wa hadha tsani, dan ini yang kedua. Yang kedua yang mana? Mereka yang tidak menjadikannya beramal tu, zahiru kalamil musannifi, zahir kalamu, ini tertib yang ulima, yang maklum. Apa tertib yang maklum? Asalnya ialah mubtada dulu ataupun isim bagi ma dulu, lepas tu khabar. Tak kira, tak sentuh tentang dharaf ataupun jar majrur, tak sentuh. Jadinya, kan? Apa maksudnya? Wa hadha tsani huwa zahiru kalamil musannifi fa innahu, maka sesungguhnya al-musannif, itulah Ibnu Malik, syarrata fi i'malihi, telah mensyaratkan pada i'malnya ma itu, ayakuna al-mubtada wal khabar ba'dama 'ala tartib alladhi zukid.
Kan? Mestilah khabar mubtada dan khabar setelah ma itu ala tertib atas susunan alladhi zukinu. Alladhi zukina ay ulima. Yang maklum. Yang maklum ada tertib lah. Wa hadha huwa al-murad biqaulihi, dan itulah maksud dengan katanya wa tartibin zukin. Wa tartibin zukin. Ay ulima. Zukin diterjemahkan ulima wa ya'ni bihi, dan maksud dengannya ialah ayakunal mubtada'u muqaddaman, bahawa adalah mubtada' dulu wal khabaru muakharan, dan khabar itu duduk kemudian. Dia tak sentuh yang lain. Zaraf ka jar majrur ka tak, maknanya mubtada' khabar biasa. Wa muqtadahu, dan maksudnya ataupun kita kata poin pentingnya, annahu, bahwasanya mata taqaddama al-khabaru, apabila taqaddumlah khabar, ay taqaddumul khabar 'ala al-ismi, la ta'malu ma syai'an. Ma tidak beramal, sawa'un kana al-khabaru dharfan, tak kira khabar itu zaraf ataupun jar majrur. Sebab itu zahir kalam musannif seolahnya dia berpegang dengan yang man lam yaj'alha 'amilah. Tak kira, maknanya dia tak sentuh pun, maknanya dia umum. Jadi maksudnya tertib zukin itu bukan sekadar ikut susunan mubtada lepas tu khabar, tak kira lah mubtada khabar itu dalam bentuk zaraf ataupun jar majrur, tidak kira. Dia tetap tidak beramal. Jadi hak kedua tu man lam yaj'alha 'amilah ialah zahir kalam musannif. Musannif bermaksudkan itu. Sebab lam yaj'alha 'amilah. Mereka jadikannya dia tidak beramal. Sebab apa? Ketika itu cacat tak syarat. Syarat dia mesti tertib. Tiba-tiba syaratnya tidak tertib. Tidak beramal. Terkeluar. Ma itu tidak beramal. Sawa'un kana al-khabaru zarfan aw jarran majruran aw ghayra dhalik. Atau selain daripada yang demikian itu, tak kisah. Waqad sarraha bihadza fi ghairi hadzal kitab, dan sesungguhnya telah menjelaskanlah dengan perkara ini pada selain kitab ini. Ada lagi kitab dia yang lain. Asy-syartur rabi'u, dan syarat yang keempat. Syarat keempat duduk dalam bait 159, wasabqa harfi jarrin aw dharfin kama. Syarat yang keempat, alla yataqaddamu, bahawa tidak terdahululah oleh ma'mulul khabari 'ala al-ismi, ma'mul khabar atas isim. Faham tak? Wa huwa, wal hal dianya ghairu dharfin, bukan dharaf wala jar majrur. Bukan zaraf dan bukan jar majrur. Sebab itu dia sebut dalam bait 159, wasabqa harfi jarrin aw zarfin kama, itu dia bermaksud sebaliknya. Faham? Dia bermaksud sebaliknya. Baik, apa berlaku kalau ma'mul khabar dia dulu sebelum isim, dan walhal dia bukan dharaf dan dia bukan jar majrur. Fa in taqaddama, maka seandainya terdahulu ia, batala amaluha, batallah oleh amalannya, dia tidak amal. Nahu, contoh, ma ta'amaka zaidun akilan. Ma ta'amaka zaidun akilan. Mana yang dikatakan ma'mulul khabar. Jadi contoh ni contoh yang marfudun atau mardudun lah bagi ahlul Hijaz. Jadi sebab apa menjadikan ma itu tidak beramal? Sebab apa? Ta'amaka itu ialah ma'mul khabar, dia taqaddum di atas isim. Mana isim? Zaidun. Bukan sekadar taqaddum di atas khabar. Taqaddum alal ismi lagi. Alla taqaddama ma'mul khabar alal ismi wa huwa ghairu dharfin wala jarin majrur. Pasal apa kita tengok dalam banyak hal dharaf dengan jar majrur ni dia macam lesen besar. Dia piduk tahu mana depan belakang atas bawah semua dia boleh. Sebab
dia lisan besar, dia panggil zaraf dan jar majrur ni dia ada tawassu' dia. Tawassu' tu lisan besar lah. Dia panggil ulama panggil ma yutawassa'. Zaraf dan jar majrur ma yutawassa'. Jadi dia kebal sikit. Dia boleh pergi duduk tak mana pun. Baik. Jadi ma ta'amaka, ma tidak beramal lagi sebab apa? Ma'mul khabar mendahului isim dan dia bukan zaraf dan juga jar majrur. Jadi kalau kita nak dhabit, ta'amaka itu batalal amal. Batalal amalu, batalah oleh amalan litaqaddumi ma'mulil khabar 'ala al-ismi wa huwa ghairu dharfin wala jar wa majrur fala yajuzu nasbu akilun. Ketika itu fala yajuz nasbu akil. Kita nak baca ma ta'amaka zaidun akilan tak boleh. Dia kena ma ta'amaka zaidun akilun. Nasab tak boleh. Kalau nasab, ma tu beramal. Oleh kerana dia ghair i'mal ataupun dia muhmal, ma itu dia kena baca ma ta'amaka zaidun akilan. Wa man ajaza baqa'ul amal, man ni kembali kepada siapa? Man ini kata Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, muhaqqiq kitab ni ialah didhabit ba'dun nuhat, sebahagian ulama nahwu umum dia buh. Man itu ialah bagi mereka yang sebagian ulama nahwu. Kan? Jadi artinya jumhur boleh tak? Jumhur tak setujulah pendapat ni. Wal jumhur ya'bawna dhalik. Wa man ajaza baqa'ul amali dan mereka yang mengharuskan wa man ajaza baqa'ul amali, nak baca macam mana? Baqa'al ana. Dan mereka yang mengharuskan baqa'al amali, akan kekal amalan dia. Maknanya ma itu beramal. Ma'a taqaddumil khabar, dengan taqaddumnya khabar, yujizu juga, dia mengharuskan juga baqa'ul amal, kekal amalan, ma'a taqaddumil ma'mul bitariqil awla. Jadi cerita dia, mereka yang mengharuskan kekalnya amalan ma tu, kan, berserta dengan taqaddum khabar, ay ma'a taqaddumil khabar faqat, berserta dengan mendahuluinya ma'mul tu atas khabar sahaja. Yujizu baqa'ul amali ma'a taqaddumil ma'mul, maka mereka juga mengharuskan baqa'ul amal, kekal amalan ma, itulah tarfa'ul isma wa tansibul khabar, berserta dengan taqaddumul ma'mul bitariqil awla li ta'akhuril khabar. Baik, kita nak bayangkan ni, kita kena ada contoh. Contoh dia macam mana? Kita kata ma zaidun akilan ta'amaka. Kan? Ma zaidun akil, ini bagi mereka yang mengharuskan beramal. Contoh macam dalam yang disebut oleh Ibnu Aqil tu, ma ta'amaka zaidun akilan, ada geng yang mengharuskan ma itu i'mal, kan, kekal amalan. Ma'a taqaddumil khabar 'ala al-ismi. Tu contoh yang lain. Taqaddumil khabar 'ala al-ismi, bukan ma'mul dia. Jadi kalau puak ni dia mengharuskan itu, apatah lagi kalau dalam isu taqaddum ma'mul bi tariqil aula, lebih aula lagi lah. Kalau khabar pun boleh puak ni i'malkan, khabar tu menjadi umdah. Kan? Faham tak ni? Okey, gini. Susunan awal ma, lepas tu isim, lepas tu khabar. Kan Ahlul Hijaz dan juga jumhur, kalau khabar tu taqaddum duduk depan atas isim, jumhur dan juga Ahlul Hijaz mengatakan ma tidak beramal. Tapi ba'dun nahat mengatakan beramal. Dia boleh baca lagi ma qa'iman Zaidun. Ahlul Hijaz tak mahu dah, ma qa'imun Zaidun lah. Kan?
Tiba-tiba bila mai syarat yang keempat, kan, timbul pula isu ma'mulul khabar, taqaddum. Jadi dia Ibnu Aqil sebut mereka yang mengharuskan ma itu beramal walaupun dengan taqaddum khabar. Apalah sangat dengan taqaddum ma'mul kepada khabar. Kan? I'mal jugalah. Sebab antara ma'mulul khabar dengan khabar mana lebih kuat? Ma'mul khabar lebih kuat sebab dia dah. Ma'mulul khabar tu fudlah aja. Itu mafhum statement tu. Wa man ajaza baqa'ul amali ma'a taqaddumil khabari yujizu baqa'ul amali ma'a taqaddumil ma'mul bi tariqil aula. Lebih aula lagi lah sebab apa? Li ta'akhuril khabari. Kerana khabar masih lagi duduk kemudian. Ma'mul dia sahaja yang ke depan. Tapi tariqil aula lah. Kalau dalam fiqh dia kata min babil aula lah. Lagilah bagus. Waqad yuqalu, dan kadang-kala disebut la yalzamu dhalik. Oh, tak bolehlah begitu. Tak lazimlah begitu, tak wajiblah begitu. Lima fil i'mal, kerana pada i'mal itu ma'a taqaddumil ma'mul, dengan terdahulunya ma'mul, kan? Apa tak boleh begitu? Tak boleh statement man ajaza baqal amal tadi ni. Sebab bila taqaddum ma'mul, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Lima fil i'mal ma'a taqaddumil ma'mul min al-fasli bain al-harfi wa ma'muli. Jadi terpisah antara, kalau kita taqaddumkan ma'mul, dia terpisah min al-fasli, mana ada pemisahan antara huruf dengan ma'mulnya. Macam mana kita nak bayangkan contoh ni? Wa hadha ghair mawjud ma'a taqaddumil khabar. Dan ini tidak wujud beserta dengan taqaddumnya khabar. Tapi kalau taqaddum ma'mul, dia kata terpisah antara huruf dengan ma'mul. Baik, kembali kepada contoh ma ta'amaka Zaidun akilan yang Ibnu Aqil sebut dalam Asy-Syartur Rabi'. Bagi golongan yang mengi'malkan ma walaupun khabar dulu pada isim, khabar dulu pada isim, kan? Tapi dalam isu ma'mulul khabar, la yalzam dhalik, tak bolehlah lagu tu. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok ma ta'amaka Zaidun akilan, ada elemen keterpisahan antara huruf dengan ma'mul. Macam mana terpisah huruf dengan ma'mul? Baik, kita kata daripada ma ta'amaka Zaidun akilan, kita berbuat contoh yang lain. Kita kata ma Zaidun akilan ta'amaka. Ma Zaidun akilan ta'amaka. Dalam contoh ma Zaidun akilan ta'amaka, mana dia ma'mul? Ma'mul ta'amaka. Terpisahlah dengan huruf iaitu ma. Terpisah. Kalau begitu la yaldam dhalik, maknanya tak bolehlah beramal pada isu ma'mul ni. Pada isu khabar dengan isim biasa, isim dengan khabar biasa, tak apalah tidak beramal pun. Clear ke ni? Tak clear kena ni lagi lah. Wa hadha ghairu mawjudin ma'a taqaddumil khabar. Dan sebab apa? Kalau taqaddum khabar, dia tak ada pisah dengan apa? Huruf tu. Dia duduk dekat lagi dengan amil. Khabar tu jadi amil antara huruf dengan ma'mul. Fa in kana al-ma'mulu dharfan aw jarran wa majrur. Tak sampai lagi tu waqtalafa syurrahu dalam kitab ni. Dua muka surat dia langkau. Miss. Dan jika adalah ma'mul itu dharaf ataupun jar majrur, lam yabtul amaluha, tak batal amalan. Nahu ma indaka Zaidun muqiman. Inilah contoh yang disebut dalam matan ka ma bi anta ma'niyan tu. Ma indaka Zaidun muqiman, ma bi anta ma'niyan.
tiadalah di sisi kamu itu Zaid yang bermukim. Ma bi, tiadalah denganku anta ma'niyan. Awak itu adalah orang yang dimaksudkan. Ma bi anta ma'niyan. Yang ni i'mal balik. Lianna dhuruf wal majrurat yutawassa' fiha. Nampak? Karena dharaf dan majrur yutawassa'. Makna yutawassa' ni dia liasa besar walaupun dia mendahului. Dia sebagai khabar tapi dia mendahului. Kan? Ma'mul, dia ma'mul tapi dia dharaf madruf ataupun jar majrur, walaupun dia mendahului dia tak kacau. Walaupun dia semsa, ada kalanya dia tak kacau dari sudut tu i'mal. Yutawassa' fiha, dia tak mengganggu hukum. Dia tawassu' ni perluasan, maknanya dia semsa lah. Ma la yutawassa' fi ghairiha, barang yang tidak tawassu' pada selainnya. Sebab apa? Kalau selain dharaf jar majrur dia berkait dengan amil ma'mul tu. Amil ma'mul. Yang ni dia ada kan. Dia bebas, dia macam bebas. Wa hadha syartu, dan syarat ini mafhumun min kalamil musannifi, difahami daripada kalam musannif li takhsisihi, kerana takhsisnya jawaz taqdim ma'mulil khabari bima idza kana al ma'mul dharfan aw jarran wa majruran. Dia ada takhsis dia. Baik, itu ialah 4 syarat yang ada dalam matan. Sekarang masuk syarat kelima yang ditambah oleh Ibnu Aqil. Asy-syartul khamisu, bermula syarat yang kelima, alla tatakarrara ma tidak berulang, fa in takarrarat batala amaluha. Kalau berulang batal oleh amalannya. Nahu, kita kata ma Zaidun qa'iman. 2 kali ma. Kedua-duanya nafi. Fal ula nafiyatun, ma yang pertama ma nafiyah. Wathaniyatu, ma yang kedua nafatin nafiyah, telah menafikan ya akan satu penafian. Jadi kalau kita bacalah, kita kata tidaklah Zaid itu berdiri. Maknanya kita nafikan nafi. Kalau nafi dia jadi isbat balik. Jadi betul balik, mana Zaid berdiri. Fa baqiya itsbatan, maka kekal isbat. Fala yajuzu nasbu qa'im wa ajazahu ba'dhum. Doa rajab canggah ya. Dah kata boleh, kita tak boleh. Dah kata kadang-kadang nak sama banyak. Dan telah maharuslah akannya oleh sebahagian mereka itu. Ba'dun nuhat. Asy-syartus sadis, syarat yang kelima, ini juga ditambah oleh Ibnu Aqil. Alla yubdala, bahwa tidak diibdalkan, digantikan, dibuat badal min khabariha, daripada khabarnya itu mujabun, mujab. Ini pun nak kena jelas panjang juga ni. Mujab ni dalam kalimah yang lain atau bi kalimatin ukhra disebut al-ijab. Lawan dia an-nafyu wal ijab. Negatif, positif. Ijab tu positif. Positif ni dia ada elemen ke arah mengekalkan, ke arah mengisbat, ke arah tarik mai. Kalau an-nafyu menafikan, tolak keluar, buang-buang, nafikan, tak mau. Kena faham itu. So kalau ada digantikan daripada khabarnya itu dengan mujab, apa yang berlaku? Fa in ubdila, artinya ubdila min khabariha mujabun, batala amaluha, batal oleh amalan, artinya muhmalah. Ini syarat amal juga lil hijazi. Masih sama lagi lah daripada 4 tadi. Syarat untuk ma tu beramal. Nahu, contohnya ma Zaidun bi syai'in. Mula-mula sekat itu okeylah. Ma Zaidun bi syai'in, tiba-tiba apa maksud ma Zaidun bi syai'in? Tiadalah Zaid itu dengan sesuatu. Zaid itu tak ada apa. Kan? Tapi dengan bi syai'in itu juga, kan bi syai'in itu asalnya khabar, dia i'mal. Maksudnya Zaidun isim ma bi syai'in fi mahalli nasbin khabar ma. Tiba-tiba bi syai'in itu dibuat badal. Bi syai'in itu kan khabar, sebab tu dia kata alla yubdal min khabariha mujab. Tadi bentuknya nafi,
tiba-tiba illa syai'un, syai'un juga dia jadi mujab. Kerana sifat an-nafyu wal istisna ialah ma ba'dal istisna ialah itsbatun. Al-itsbat ma ba'dal istisna. Al-hasru ma ba'dal istisna. Dia kan lepas illa tu mujab. Jadi kita kata la ilaha illallah, kecuali Allah tu itsbat. An-nafyu an-nafyu ma'a dengan illa. Kombinasi ma dan illa. Nafi dengan illa, lepas illa tu ialah itsbat. Ma zaidun bi syai'in, tiadalah Zaid itu dengan sesuatu illa syai'un, kecuali dia itu dengan sesuatu juga la yu'ba'u bihi, tidak dibebankan dengannya. Al-'ib'u ialah beban. Ini isbat. Dia panggil mujab. Fa bi syai'in fi mawdhi'i raf'in. Sebab apa dia jadi mawdhi'i raf'in balik? Artinya dia tidak i'mal lah ketika itu. Sebab dia dibadalkan dengan mujab. Ni kita nak baca ni, kalau ayat sekarat ma zaidun bi syai'in i'mal. Tapi kalau kata ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bihi fa bi syai'in fi mawdhi'i raf'in, menjadi khabar 'anil mubtada alladhi huwa zaid. Jadi tak i'mal lah. Mubtada khabar biasa. Wala yajuz ay yakuna fi mawdhi'i nasbin. Tidak harus bahawa adalah ia berada di tempat nasab, khabaran an ma, menjadi khabar bagi ma, sebabnya tadi. Sebab yang kita telah terangkan, sebab dia menjadi badal, bisyai'in itu menjadi badal daripada khabarnya dengan mujab. Wa ajazahu qaumun, dan telah mengharuskan akannya oleh satu kaum yang lain. Macam itulah. Wa kalamu Sibawaihi rahimahullahu ta'ala fi hadhil masalah muhtamalun lil qawlain. Adapun kalam, kata-kata pendapat Sibawaihi rahimahullahu ta'ala dalam masalah ini, masalah ma zaidun bi syai'in illa syai'in la yu'ba'u bihi ni, lil qawlainil madhkurain, a'ni al-qawl bi isyarat an la yubdal min khabar mujab wal qawl bi 'adam isyarat dhalika fa innahu qala ba'da dhikril mithal al-madhkur. Maksudnya apa? Kata-kata musannif setelah dia bawa contoh tu, ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bihi, dia ada sebut satu statement. Dia kata apa? Istawat al-lughatan. Tu garis tu. Istawat al-lughatan. Sama dua bahasa. Artinya dua bahasa apa? Ma hijaziyah dengan ma tamimiyah. Sama dalam isu ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bihi. Sama. Sebab dalam mazhab Ahlul Hijaz, dia mensyaratkan untuk ma beramal mestilah alla yubdal min khabariha mujab. Alla yubdal min khabariha mujabun. Dia syaratkan begitu. Lawan bagi syarat itu, ada satu kumpulan mengatakan wal qaul bi adam isyrati dzalik. Tidak disyaratkan. Sebab apa? Golongan tamim ataupun ma at-tamimiyah, dia memang daripada awal ni ma ni ghair i'mal, ma tu muhmal, tidak beramal. Hang boleh syarat ke, hang tak boleh syarat ke, dia memang tidak beramal. Jadi dalam isu ini istawat al-lughatan. Sibawaihi kata sama dua lughah ni. Dari sudut ma itu ghairu i'mal. Ma tidak beramal. Cumanya Ahlul Hijaz yushtaratuna, mensyaratkan alla yubdal min khabariha mujab. Dia letakkan syarat. Yakni lughatul Hijaz wa lughatul Tamim. Wa ikhtalafa. Tu dia baru sampai dalam kitab. Dua muka surat miss. Muka parah. Kalau masa dah tamat, kita akan baca kemudian. Kita kena berhenti di situ dulu. Kata musannif wa ikhtalafa syurrahu al-kitab, dan ikhtilaflah para pensyarah kitab al-kitab. Kitab apa al-kitab ni? Kitab
Sibawai. Khilaf ni isu ni. Fima yarji'u ilaihi qawluhu istawat al-lughatan tu. Istawatil lughatan. Sekarang ni, maknanya esoklah kita akan bincang statement Sibawai dalam kitab dia Al-Kitab tentang apa makna istawatil lughatan. Jadi tuan-tuan, qala al-musannif wa ikhtalafa syurrahul kitab fima yarji'u ilaihi wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi kita berhenti di sini, cuma ana nak maklumkanlah setakat lah ni mungkin jadual kita akan ada sedikit perubahan. Tolong tutup Ustaz, unmute sekejap, nak maklumat ni, bagi maklumat sikit. Jadual kita kemungkinan akan ada perubahan untuk setakat hari biasa, setakat lah ni insya-Allah lah. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis boleh lagi pagi. Ana pejabat tak bagi kerja lagi. Mungkin seminggu dua lagi kena pergi pejabat, seminggu hari Rabu sehari saja. Tuan nak maklum awal lah. Hari Rabu kita tak akan buat kelas lah. Kemudian Kedah dah mula buat ketetapan program kuliah-kuliah boleh dijalankan, maka ada kemungkinan besar hari Jumaat, hari Sabtu pagi itu tak boleh kerana bukan ditakutilah kebarangkalian untuk ada kuliah subuh. Tu pun anak akan fikirkan. Kalau ada kuliah subuh, kita akan pindahkan ke jam 10.30. Kita akan buat juga. Mengaji ni dia kena konsisten. Malas pun kena buat juga. Walaupun anda pun nak berehat, tapi kena on. Yang tak dapat follow, mungkin kita buat 10.30 Jumaat satu. Ini akan dimaklumkan kemudian. Jadi setakat lah ni, macam tu dulu. Tengok sehari dua lagi. Kalau ada kuliah subuh pagi Jumaat ni, kita akan buat 10.30. Kita buat sejam setengah lah, boleh. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza. Ada orang chat ada tanya apa-apa ke? Ada? Sekejap ada orang nak minta tolong esok ulang sedikit kembali syarat-syarat. Okey, insya-Allah boleh kita ulang balik, kita kemas balik. Sebab ana belum cerita lagi apa yang ana sebut tadi. Iaitulah nanti habis yang ni kita akan dhabit, ana akan sebut, ana akan imla lah syarat yang disebut oleh Ibnu Hisham, lebih mudah, lebih simple. Kita kena yang susah dulu, yang senang lah. Yang ni sebab bila kita baca dua kitab, kita ambil sikit lah, bukan lagi. Kita compare apa Ibnu Hisham sebut dengan Ibn Aqil, menampakkan betapa tingginya syarah Ibn Aqil. Kita ambil yang susah dulu, hak mudah, hak kemudian tu mudah lah kan. Pakat suruh ulang balik ni, insya-Allah kat nak lah. Insya-Allah kita ulang balik, tak apa, tak ada masalah. Hari ni tak ada dah nak bagi yang dalam syudzurul zahab. Kita tangguh dengan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pula hak keenam ni belum tamat lagi sebenarnya perbincangan tu. Lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Baik. Waalaikumsalam. Syukran jazilan. Syukran Ustaz. Okay. Waalaikumsalam. Sama-sama. Ustaz.